Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan menerangkan tajuk penjarangan anak pokok tanaman. Sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran, cikgu akan menerangkan isi pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, kepentingan dan tujuan penjarangan anak pokok tanaman. Yang kedua, jarak anak pokok tanaman. Dan yang ketiga, pelupusan sisa tanaman. Isi pembelajaran yang pertama ialah kepentingan dan tujuan penjarangan anak pokok tanaman. Apa kepentingan penjarangan anak pokok tanaman? Tanaman perlu ditanam mengikut jarak yang sesuai dan betul supaya satu, tanaman dapat membesar ke tahap maksimum. Okey, di sini menunjukkan jika tanaman tidak ada penjarakan, maka pembesaran tanaman tersebut terbantul. Yang kedua, tidak bersaing dengan tanaman lain untuk mendapat air, nutrien dan cahaya matahari. Dan yang ketiga, dapat memberikan hasil yang tinggi tanpa mengalami persaingan. Okey, apa tujuan penjarangan anak pokok tanaman? Tujuan pertama, untuk memilih tanaman yang dikehendaki sahaja ditinggalkan. Yang kedua, mengurangkan persaingan mendapat sinar matahari dan pengambilan unsur nutrien. Dan yang ketiga, dapat mengawal kelembapan di bawah pokok supaya kulat perosak tak dapat membiak. Okey, isi yang kedua ialah jarak anak pokok tanaman. Okey, terdapat 3 cara jarak anak pokok tanaman. Yang pertama, tanam terus secara taburan. Biasanya aktiviti ini dilakukan bagi biji benih murah, kawasan tanaman luas, masa dan tenaga pekerja yang berkurangan. Pokok dijarangkan dengan cara dicabut apabila anak pokok cukup besar, iaitu setinggi 5 cm. Tanaman terus secara taburan sesuai bagi sayur seperti bayam, sawi dan kangkung. Okey, murid-murid, lihat pada gambar di bawah. Ini adalah contoh tanam terus secara taburan. Aktiviti seperti ini boleh dilakukan, tetapi perlu dilakukan taburan secara jarak-jarak. Gambar di bawah ini adalah menunjukkan taburan secara rapat. Maka penghasilan bagi tumbuhan, bagi anak pokok ini akan terbantul disebabkan biji benih terlalu rapat. Okey, cara yang kedua, tanam terus ke dalam barisan. Biji benih seperti lobak merah dan lobak putih boleh digunakan dalam tanaman ini. Apabila anak pokok cukup besar, penjarangan dilakukan dengan cara dicabut. Okey, murid-murid, lihat pada gambar di bawah. Ini adalah contoh tanaman terus ke dalam barisan. Okey, cara yang ketiga ialah tanam terus ke dalam lubang. Biji benih ditanam di dalam satu lubang sebanyak 2 atau 3 biji. Apabila cukup besar, iaitu 10 hari selepas ditanam, anak benih dijarangkan, iaitu ditinggalkan hanya 1 atau 2 pokok bagi setiap lubang penanaman. Dan anak benih yang lemah perlu dibuang. Tanaman terus secara ini diamalkan pada tanaman sayur seperti timun, kekacang dan bendi. Okey, murid-murid, lihat pada gambar di sebelah. Ini adalah cara tanam terus ke dalam lubang tanaman. Biji benih boleh diletak sebanyak 2 atau 3. Okey, terusnya pelupusan sisa tanaman. Okey, apakah tujuan pelupusan sisa tanaman? Yang pertama,
untuk menjaga alam sekitar. Yang kedua, mengembalikan kesuburan tanah. Yang ketiga, mengelakkan jangkitan dan penyebaran penyakit. Dan yang keempat, mengelakkan menjadi tempat perumah perosak. Okey, apakah kaedah pelupusan? Kaedah pelupusan terdapat dua, iaitu bakar sisa tanaman dan tanam bahan sisa tanaman. Okey, bagaimana bakar sisa tanaman? Tanaman yang dicabut disebabkan oleh serangan penyakit hawar daun dan anak benih mati. Tanaman ini perlu dilepus dengan cara dibakar bagi mengelakkan jangkitan. Bakar di luar kawasan tanaman. Okey, apa dia penyakit hawar daun? Okey, gambar di bawah adalah contoh penyakit hawar daun. Di mana penyakit hawar daun ini ialah bakteria-bakteria jahat yang menyerang atau serangga-serangga jahat yang menyerang anak pokok tanaman. Contohnya ada daun yang bertumpuk hitam dan daun yang bertumpuk putih. Okey, seterusnya kaedah tanam bahan sisa tanaman. Okey. Bahagian sisa tanaman ditanam di dalam lubang besar. Besarnya lubang adalah bergantung kepada banyaknya sisa tanaman. Okey, murid-murid, lihat pada gambar di bawah. Ini adalah contoh tanam bahan sisa tanaman di dalam lubang. Setelah sisa tanaman ini ditanam di lubang, maka perlu ditambus dengan tanah. Seterusnya, bahan dan alat pelupusan. Terdapat 3 bahan atau alat pelupusan sisa tanaman. Yang pertama ialah gambar kereta sorong. Yang kedua ialah gambar cangkul. Dan yang ketiga ialah gambar penggali tanah. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.